Setelah melalui perjalanan yang panjang dari Osaka, akhirnya kita dah sampai dekat Seoul Grand Hostel Ewha Women University. Hostel ni dekat dengan Ewha Women University, so daripada airport boleh naik bus je, dia akan drop dekat dengan hostel ni. Hostel ni sempit je, tapi dia cukup lengkap dengan basic facilities. Ada private toilet dekat luar, boleh memasak juga. Harga untuk 4 malam, satu bilik lebih kurang RM940. Dan hotel ni yang bestnya adalah sebab dia boleh self check-in dan juga boleh self check-out, tak ada receptionist. Annyeong. Sekarang kita berada di Namdaemun Market. Jom kita pergi pasar pagi. Habis tu ke? Pasar Korea. Hot. Baru day one. Let's see. Tu banyak dah stocking tu. Oh, baju. Tanya dulu kot. Okay, aktiviti kita orang day 1, officially day 1 dekat Seoul ni. Pagi-pagi lagi kita orang pergi ke Namdaemun Market. So Namdaemun Market ni rasanya kalau orang yang pergi Seoul semua tahu kot, antara pasar yang famous lah dekat Seoul. Pasar Namdaemun ni sebenarnya ditubuhkan pada tahun 1414 masa dinasti Joseon. Jadi pasar Namdaemun ni adalah pasar tertua di Korea. Selepas Korea dibuka kepada perdagangan luar pada abad ke-19, pedagang daripada China dengan Jepun mula berniaga dekat sini. Tapi masa Korea dijajah oleh Jepun, pasar ni cuba dikawal dan ditutup, tapi masih bertahan sehinggalah kini. Ia merupakan salah satu pasar tertua dan terbesar di South Korea dan ada jual macam-macam jenis barangan macam pakaian, makanan, aksesori, souvenir. Mostly kedai-kedai kat sini buka paling awal pukul 4 pagi dan ada juga yang beroperasi sampai 24 jam. Tapi aku rasa kalau korang pergi malam macam dah kurang laku kedai. Dan terkenal juga sebagai salah satu tempat atau pasar yang menjual barangan secara borong dengan harga murah. Okay, sekarang kita sudah sampai di Masjid Itaewon. Tengok ni, kena mendaki. Sejuk. Stay to heaven. Stay to heaven. At-tariqu ila jannah. Torik. Ingat dekat Mekah. Torik tu jalan. Masjid Itaewon ni dibina pada tahun 1974 sehingga 1976 dan merupakan masjid pertama di Korea Selatan. Pembinaan Masjid Itaewon ni sebenarnya bermula selepas hubungan diplomatik antara Korea Selatan dengan negara-negara Islam semakin berkembang pada tahun 1970-an. Ada juga negara-negara termasuklah Malaysia, Arab Saudi dan negara Timur Tengah yang memberi sumbangan untuk pembinaan masjid ni, dan ia secara rasminya dirasmikan pada tahun 1976 oleh Korea Muslim Federation. Sebelum pembinaan Masjid Itaewon ni, umat Islam di Korea hanya menggunakan ruang kecil je untuk solat. Tapi disebabkan pertambahan pelajar dan pekerja Muslim dari luar negara, maka mendorong keperluan untuk membina sebuah masjid rasmi. Dan kenapa kawasan Itaewon ni dipilih? Sebab ia merupakan pusat komuniti antarabangsa di Seoul. Sekarang kita berada di kawasan
Yunha Women University. Yuha. Belum lagi, dalam 9 minit kita sampai ke universiti. Itu kawasan ni Jadi student balik. universiti. Kamu nak benak tak boleh masuk dulu. Perempuan je kan? Perempuan je. Iwa Women University ni ditubuhkan pada tahun 1886, menjadikannya universiti wanita pertama di Korea Selatan. Universiti ni diasaskan oleh seorang mubaligh Methodist dari Amerika Syarikat iaitu Mary F. Scranton. Nama Iwa pula diberikan oleh Maharaja Korea pada waktu itu ketika Emperor Gojong, yang bermaksud pear blossom, yang merupakan simbol keindahan dan kekuatan wanita. Pada awalnya ia hanyalah sebuah sekolah kecil untuk perempuan, tapi ia berkembang sampailah sekarang jadi satu universiti besar. Iwa ni memainkan peranan penting dalam memperjuangkan pendidikan wanita di Korea. Pada zaman tu, wanita kurang diberi peluang belajar. Semasa penjajahan Jepun, institusi ini menjadi sebuah pusat pendidikan dan kesedaran sosial bagi wanita Korea. Kemudian, selepas kemerdekaan, ia berkembang menjadi salah satu universiti paling berprestij di Korea. Aku dapatkan kamera dah. Then Sebelum kita orang bertolak naik train ke Pyeongchang, kita orang pun singgahlah dekat Myeongdong Street, jalan-jalan cari makan. Kalau siapa-siapa datang ke Seoul, Korea, memang Myeongdong Street ni mesti menjadi salah satu tempat yang korang kena singgah lah, sebab dekat sini korang boleh try macam-macam food street. Tapi kena pastikan yang makanan tu halal lah, sebab tak semuanya halal. So Myeongdong Street ni sebenarnya dulunya pada zaman dinasti Joseon, Myeongdong ni adalah kawasan kediaman golongan bangsawan. Tapi selepas penjajahan Jepun atau semasa penjajahan Jepun, kawasan dekat Myeongdong ni mula berkembang jadi pusat perdagangan dan kewangan. Kemudian lepas Perang Korea, Myeongdong ni jadi satu pusat budaya dan ekonomi yang pesat dekat Seoul. Sehinggalah sekarang dia jadi macam pusat fashion dan trend untuk orang-orang muda dekat Korea. Dan dia ada jual macam-macam benda lah, termasuklah produk kosmetik. Pusat membeli belah terkenal lah dekat South Korea. banana Nutella di Myeongdong. Ada banana. Beli di kedai tu. Tapi tidak sebab dia tak serius. So rangut-rangut. I thought only Nutella dengan banana je. Berhenti makan cap di tepi jalan. Hi guys, sekarang kita berada di Seoul Station, sedang menunggu KTX untuk ke Pyeongchang. So malam ni kita akan bermalam di Pyeongchang sampai esok petang, and then petang baru balik ke Seoul balik. Ya guys, malas. Ya Allah. Kita tengah tunggu announcement platform dekat board tu. So kita punya train 2001 KTX 823. So tengah tunggulah 15 minit sebelum baru dia akan inform lah. So kalau yang mana-mana naik KTX ke Pyeongchang ke
ke Busan. So kena check dekat platform ni 15 minit sebelum. Okay. Setelah lebih kurang 2 jam perjalanan naik train daripada Seoul, kita orang sampailah ke Pyeongchang train station. Daripada sini kita orang sampai malam. Nasib baiklah ada taksi yang sudi accept kita orang untuk ke kita orang punya tempat penginapan. Ni bilik kita orang dekat Sicily Pension. Pakcik tu tidur guys. Kita orang sampai pukul 10. Okay, so kejadiannya tempat yang kita orang book ni macam private punya pension. Pakcik tu boleh pula tidur. Kita orang call WhatsApp semua tak jawab. Nasib baiklah kita orang ketuk je rumah dia memang dekat kawasan ni juga. Dapatlah kita orang check in. Morning guys. Inilah suasana pagi dekat Sicily Pension ni. Disebabkan kat sini ada, aku rasa dalam 3 buah rumah je kot. So kawasan ni memang private lah, hanya untuk orang yang stay kat sini. So tak ada orang main sangat. Yang time aku duduk ni ada satu family je. So korang boleh main lama mana yang korang nak lah dekat kawasan ni. Bukan kaki. Yang break. Oh, okay. 이렇게. Break. Oh, break. 세우고. Oh. 자, 이렇게 해갖고 브레이크. 오케이. Oh, sudah. Janganlah menjerit. Okay. Break je lah. Break. Bingung lah. Okay dah. Bingung lah pakcik ni. Turut kereta orang tu. Ada lagi kan? Jangan ada bateri lagi. Ada? Okay, record je saya. Sekarang kita berada di Sicily. Pension. Dia macam private countryside. Owner dia private lah. Cuma ada beberapa rumah je. 3 je kot. Rumah dia. Dan ada lagi. Dan ada 3 lagi rumah lagi. Nice, cantik tempat dia. Keras. Tak bagi naik ke atas dia tadi. Dia main kat atas. Okay, lepas kita orang check out daripada Sicily Pension ni, dekat sini kadang-kadang susah sikit nak dapat taksi. Kita orang pula pakai eSIM. Jadi eSIM ni tak boleh connecting dengan most of the application yang untuk book taksi. Especially bila korang dekat countryside, sebenarnya lebih better korang pakai local SIM berbanding eSIM.
So kita orang pun minta tolonglah pakcik yang Sicily Pension tu, owner tu, untuk bookkan taksi untuk ke Pyeongchang train untuk kita simpan luggage. Dan juga untuk korang yang nak datang ke area Pyeongchang ni, selain daripada korang disarankan untuk ada local SIM, korang juga disarankan untuk ada cash yang banyak lah untuk bayar taksi. Sebab boleh dikatakan memang mostly diorang prefer cash lah. Dan kita orang nasib baik jugalah ada cash untuk bayar ke sana dan ke sini lah. Sebab kita orang tak boleh nak book application taxi, diorang tak terima. Dekat situ boleh bayar pakai credit card, tapi disebabkan kita orang terpaksa book macam ni, so mostly memang diorang pakai cash. Lepas kita orang naik taksi tadi, driver taksi tu hantar kita orang dekat Pyeongchang station just untuk drop luggage. Kemudian directly dia terus ke Mona Yonpyeong Ski Resort. So dekat sini kita orang tak adalah nak buat ski, just kita orang nak sightseeing and nak naik cable car ke Mount Balwangsan. So untuk korang yang nak ke sini memang kena naik taksi lah, tak ada transportation lain yang dekat Pyeongchang ni. Lambat kita di Mona Yonpyeong. Korang tengoklah suasana dekat Mona Yonpyeong Ski Resort ni memang cantik lah sebab dipenuhi dengan salji. Dan Mona Yonpyeong Ski Resort ni memang besar gila. Kalau korang yang prefer nak join activity ski, memang preferable untuk korang book and stay dekat ski resort around here lah. Kita orang sebab kita orang tak ada nak ski, so kita orang stay dekat tempat lain. Ada resort kat sana. Ini ada tempat makan. Ada lepak tiket je. Ikut kaunter beli tiket. Ni, kalau tiket. Mona Yonpyeong Ski Resort ni adalah antara resort pertama dan terbesar di South Korea yang dibuka pada tahun 1975. Disebabkan dia terletak di pegunungan Pyeongchang, jadi resort ni sangat terkenal dengan musim sejuk dan salji yang tebal. Dan resort ni juga pernah menjadi antara salah satu venue untuk sukan ski pada Winter Olympic tahun 2018. Okay, siapa-siapa yang nak main ski, kat sini ada locker untuk simpan personal item. Mana food court? Kalau nak sewa barang-barang ski, voucher kunci 160 kalau boleh.
Lepas kita orang pusing area ski resort ni, kita orang pun terpusing-pusing lah nak cari makanan halal. Kat sini memang banyak kedai makan, tapi kedai makan halal tu macam tak berapa ada lah. Tapi finally kita orang jumpa juga dekat next video. Dan dekat sini juga ada prayer room, so tak perlu risau. Kawasan dia macam memang besar lah, memang ski resort yang sangat selesa, dan ada ski rental equipment, semua benda pun ada lah untuk orang yang nak main ski kat sini. Satu je makanan halal food yang jual kebab dekat dalam food court ni. Okay, ni kita orang ada Turkish kebab dengan nasi. Dalam berapa ribu ni? 26,500. 26,500 won. Tengok. Kan? Harga dia tak mahal untuk ski resort. Dan dia ada tempat solat juga dekat atas. Okay, kalau korang datang ke Mona Yongpyong Ski Resort, ada Muslim prayer room betul-betul dekat sebelah group rental and group rental ski ni. So masuk dalam ni dia ada dua, untuk men dengan women asing. Okay, ni tempat ambil wuduk, ni tempat solat dia. Memang comfortable. Yes. Okay. So lepas kita orang siap solat semua, siap makan, kita orang pun pergi baliklah dekat dalam bangunan tadi tu, yang tempat food court tu, dan naik dekat level atas. Dekat atas tu diorang ada jual tiket untuk cable car naik ke Mount Balwangsan. So sekarang kita orang nak naik ke Mount Balwangsan lah. Dekat Mount Balwangsan ni korang akan naik cable car sampai atas, dan dekat sana memang boleh nampak ski resort tu daripada atas, dan salji tebal lah. Okay, tiketnya aku dah tak ingat, so korang boleh search dekat website Mount Balwangsan. Time kita orang pergi ni tak ada orang pun, so tak ada beratur ke apa, terus boleh masuk ke cable car. Get the ticket. Yeah. Go straight. Tak ada orang, so this is all us. Tengok orang, tak ada orang pun. Yang beratur sampai 40 minit tu weekend. Maybe weekend ataupun ada Special season bulan 1, bulan 2. Ini tak ada orang. Jadi datanglah ke Pyeongchang sekarang. Tiket dia 25 round trip 25,000. Dia bagi tiket. Tak balik, tak payah bagi player. Let's go. We are heading to Mount Balwangsan. Korang tengoklah daripada cable car ni boleh nampak the whole Mona Yongpyong Ski Resort ni memang tersangatlah besar, dan no wonder lah dia jadi one of the venue untuk Winter Olympic tahun 2018. Dan sebenarnya dekat sini ada lebih kurang 20 ski slope dengan tahap difficulties yang berbeza, daripada beginner sampailah ke tahap profesional. Sebab tu boleh nampak daripada atas lagi tu memang yang pro main ski lah. Dan salah satu laluan ski yang paling terkenal adalah Rainbow Paradise, sebabnya laluan tu adalah paling panjang dan paling popular dekat Yongpyong Ski Resort ni.